Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Macam biasa guys, kepada siapa yang baru lagi dengan channel Pemburu Duit HP, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ini. Okay guys, so dalam video ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak mula melabur ataupun kita nak invest dalam dunia kripto lah. So kalau korang tak tengok lagi video saya berkaitan dengan pengenalan dalam dunia kripto, so korang boleh tengok lah, ada link dekat atas belah kanan. So korang boleh tengok dahulu video tu. So sekarang ni jom kita tengok macam mana kan guys, macam mana cara dia kita nak tukar RM50 jadi dalam RM8,000 guys. Okay, jom kita tengok. Okay guys, so sebelum tu kan guys saya tahu mesti ramai yang macam busy macam saya lah guys. Saya busy, saya belajar online dekat rumah, kemudian yelah nak kena layan prospek dan sebagainya, kemudian ada kena handle team secara online. So macam nak keluar daripada rumah tu agak susah sikit. Itu saya lah. Saya rasa ada je orang yang macam tu kan. So kalau korang memang susah nak keluar rumah tapi korang macam nak beli barang ke, nak beli baju dan sebagainya, so korang bolehlah pergi dekat Zalora. Jadinya Zalora ni adalah e-commerce di mana korang boleh beli barang macam pakaian ataupun sebagainya dekat Zalora. Macam sekarang ni, ini adalah baju saya baru je beli pada Zalora and dah sampai. And makan masa dalam sehari dua je dah sampai. Saya ada beli macam-macam lah daripada Zalora kan. So kalau korang nak beli baju and korang nak duduk rumah je, lepas tu ada orang hantar, yes, Zalora is the best choice lah, sebab dekat situ semua memang baju-baju semua yang berkualiti. Okay, so sekarang ni kita teruskan untuk kita punya video macam mana kita nak invest dalam cryptocurrency. So korang dah faham basic pasal cryptocurrency kan. Saya ada cerita dalam cryptocurrency ni kita ada dua jenis. Yang pertama kita boleh invest, yang kedua adalah kita boleh trade. Sekarang ni kita untuk video ni kita nak fokus untuk invest. Jadinya untuk invest ni pertama sekali jangan guna duit beras. Duit beras ni sebagai contoh, duit ni contoh RM50 kita ada. Duit tu lah yang kita guna untuk makan ataupun kita guna nak beli keperluan harian dan sebagainya. Jangan guna duit itu. Nama pun labur, kita kena guna duit lebih yang kita ada. And duit lebih yang kita ada tu kita kena fikir duit tu duit ni yang aku ada ni, harap-harap duit ni kalau loss ataupun lenyap pun aku tak kisah sangat. Jadi itu kena ingat. Alright, supaya nanti bila contohlah bila market ni jatuh ke apa kan, contohlah kita ada RM50, kemudian kita invest beli mana-mana coin, lepas tu market jatuh. So bila market ni jatuh, kita akan rasa macam sia-sia lah aku invest ni, dah lah aku ada duit ni je kan. Nanti time tu kita akan rasa macam aduh rugilah kan. Padahal sebab kita guna duit beras. So ingat, first step kita guna duit lebih. Jangan guna duit keperluan kita yang kita nak guna untuk kehidupan seharian kita. So and then seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita kena download aplikasi-aplikasi exchanger. So korang boleh cuba download aplikasi exchanger yang first, yang memang saya paling recommend, paling mudah untuk korang nak guna untuk orang yang baru terutama sekali, di mana dekat application ni korang tak semestinya kena verify korang punya IC. Korang tak semestinya korang kena verify, sebab ada certain exchanger korang wajib verify korang punya IC, barulah korang boleh jual beli, betul tak? Tapi dalam satu application ni, nama dia adalah KuCoin. So korang boleh download KuCoin. Kalau korang nak dapatkan tutorial macam mana nak download KuCoin dan sebagainya, korang boleh tengok video dekat atas sebelah kanan. So korang boleh tengok lah tutorial macam mana nak daftar. Semualah step dia semua. So dekat situ korang boleh jual beli dekat situ. And then yang kedua, platform kedua, so korang boleh guna
guna Huobi. Sama juga macam KuCoin Exchanger, cumanya dekat Huobi ni korang kena verify lah. Kalau korang nak tengok tutorial untuk Huobi juga, korang boleh tengok video dekat atas sebelah kanan juga. So bila korang dah ada application macam Exchanger dan sebagainya, barulah korang boleh jual beli kripto, barulah korang boleh invest dalam kripto. Ibarat macam tadi saya ceritakan, kalau korang nak beli baju, korang pergi dekat Zalora. Okay, so korang beli baju kat situ. Sekarang ni kita nak beli kripto, kita kena beli dekat Exchanger. Alright, so duit kita yang kita ada, sebagai contoh lah kan, kita ada duit RM. So contoh kita ada RM50, jadinya RM50 ni kita tidak boleh terus straight away beli coin apa yang kita nak. Jadinya duit yang kita ada tu kita kena tukar jadi USDT dahulu. Jadinya USDT ni adalah stable coin. So bila kita nak tukar USDT ni, simple je, korang kena buka lah dekat aplikasi Exchanger tu. So korang kena pergi dekat bahagian P2P untuk samalah KuCoin dengan Huobi. Korang boleh je tengok video saya tu kan. So bila korang dah ada USDT, so korang boleh lah beli coin apa yang korang nak. Okay, so macam mana nak beli tu semua ada sekali dalam video. Kalau korang pening banyak sangat video, korang boleh tekan link dekat description. So korang boleh tengok playlist, ada playlist Huobi, ada playlist KuCoin. So korang boleh tengok lah dekat situ kan, dia punya step by step. So once korang dah start membeli, okay, so nama pun invest, korang tak payah nak fikir apa-apa dah. Tapi investment ni dalam kripto ni korang kena ingat tau. Okay, kita tak ada ROI. Roy, hati kau keras. Selalu kau bantu orang lain. ROI ni maksudnya return of investment. Bermaksud tak ada pun istilah macam contoh korang invest minggu ni RM50, minggu depan nak tak nak memang kena dapat 2 kali ganda. Tidak. Okey, bukan macam tu. Kita ada naik turun. Tapi setakat ni selama saya dah join kripto ni, okey, memang market kripto ni walaupun dia jatuh, kalau dia nak recover tu sangat cepat. Bermaksud dekat situ kita ada volatility yang sangat-sangat padu ataupun laju lah. Okay, so jangan risau kalau jatuh tu, memang nak recover tu memang sangat cepat. So coin apa yang kita patut beli? Okay, so kalau tanya saya, memang saya recommend, alright, 3 coin ni yang memang saya accumulate. Yang first adalah Cardano lah. Okay, Cardano. Yang kedua adalah Algorand, and then yang ketiga adalah VeChain. Jadinya kalau korang nak follow pun boleh, tapi kalau korang ada macam nak buat research sendiri pun tak ada masalah. Simple je, korang pergi dekat Google, korang type coin market cap. So korang akan nampak jenis-jenis coin yang wujud, okay, dalam dunia ni kripto. So korang boleh invest dekat coin yang macam contoh top 10 ke, top 20 ke, yang memang fundamental dia kuat. Korang janganlah invest dekat coin-coin yang shitcoin, yang fundamental dia tak strong sangat. Okay, so korang invest dekat coin-coin yang memang fundamental dia kuat. So contohlah macam korang berminat, korang nampak macam, wish, nama ni unik, contohnya macam Polkadot kan, nampak kan, wish, nama Polkadot ni unik kan. So korang pergilah dekat YouTube, korang search je, okay, Polkadot. So nanti akan ada banyak orang yang explain pasal coin tu sendiri. So daripada situ korang boleh beli coin-coin yang berkualiti. So macam kalau korang pernah tengok video saya sebelum ni kan, saya ada post pasal modal RM50 jadi RM8,000, and benda tu memang betul-betul guys, bukan tipu. Okay, itu nama coin tu adalah Solana. Okay, adalah Solana. Kalau korang invest RM50 pada awal tahun ni, sekarang korang dah ada dalam RM8,000 lebih macam tu dah. Itu memang betul. Okay, tapi benda tu nampak tak makan masa. Janganlah korang rasa macam aku invest hari ni RM50, aku tahu esok aku nak kaya. Janganlah macam tu kan. Alright, so macam dalam kripto ni pun kalau korang nak mula invest, memang modal RM50 tu dah boleh dah. So tak perlu nak modal besar sangat pun sebenarnya. Okay, asalkan kita tahu step by step apa yang kita patut buat. So apa yang kita kena buat selepas kita dah invest, alright. So lepas contohlah kita dah beli certain coin ni, kemudian kita biar dekat Exchanger ni. So apa yang kita kena buat, alright. So apa yang kita kena buat adalah kita just biar sahaja. Okay, biar sahaja. Sebagai contohlah, kita beli coin ni, lepas tu coin tu jatuh. Okay, kita jangan gelabah, jangan FOMO orang panggil. Alright, jangan takut, just biar je. Dan time jatuh tu lah adalah peluang keemasan untuk kita beli. Sebab apa guys, market kripto ni makin lama memang makin naik, demand dia memang makin lama makin tinggi. So bila demand tinggi, memang yelah benda tu jadi limited. So sebab itulah harga dia makin naik guys. Okay, so bila harga tu jatuh, korang janganlah kelang kabut pergi jual pula. Contohlah korang beli dekat atas, lepas tu jatuh, lepas tu korang kelang kabut pergi jual. Jangan macam tu pula. Time jatuh tu lah adalah peluang keemasan untuk korang nak beli lagi daripada bawah. Okay, so konsep dalam kripto ni, kalau kita nak invest adalah konsep dia adalah buy low, sell high. Okay, di mana korang
buy low, sell high. Tapi kalau korang dah buy low, lepas tu dia low lagi, alright, so korang beli lagi. Okay, korang beli lagi. Nanti akan ada satu masa, okay, lama kelamaan memang akan naik guys. Okay, memang akan naik. So dalam kripto ni, kenapa dia jatuh? Kenapa dia jatuh adalah disebabkan ada orang dia dah invest pada awal, kemudian dia nak ambil profit. So setiap kali orang ni ambil profit, so sebab itulah market tu ada naik turun. Tak boleh lah kalau market ni terus naik je mendadak kan. Kalau kita market ni terus naik mendadak, so tak ada siapa ada untung. Semua labur duit. Siapa untung macam tu kan? Okey. Sebab itulah ada naik turun daripada generasi baru, okey, sampailah generasi yang lama. So lepas korang dah beli, and then korang biar je, tak payah nak fikir apa-apa. So at the same time korang boleh cuba dekat KuCoin dan Huobi sendiri pun dia ada staking. Okey, so korang boleh survey lah dekat application tu, right? So dia ada staking. Staking ni ibarat macam kalau contoh duit RM, kalau kita invest dia macam ibarat macam dividen, interest, okey, macam itulah. Tapi dalam dunia kripto ni kita panggil dia sebagai staking, di mana kalau kita letak duit kita dekat situ, dekat coin yang memang provide staking ni, so kita akan dapat reward tau. Okey, kita akan dapat reward. Ikutlah percentage berapa kita akan dapat. Basically dekat KuCoin ni saya tengok macam contoh ada Matic 10%. Itu pun dah cukup banyak dah guys. Okey, dah cukup banyak. Sebab apa, kalau contohlah korang pernah invest dekat korang ada buat ASB ke apa kan. Sekarang saya tak tahulah ASB berapa persen, sebab saya memang tak buat ASB, saya buat kripto je. Saya tak tahu, tapi tak silap saya memang tak sampai 10% pun kan. Okay, so kalau korang buat dekat kripto ni, korang boleh dapat yang staking tu, korang dapat dividen juga, kemudian korang akan dapat untung daripada kenaikan coin tu sendiri juga. Okay, so macam saya rasa tu pulang pada korang kan. Kalau korang rasa macam nak merasa pun boleh. Yalah, sebab RM50 je korang boleh lah cuba kan. Okay, so itulah step by step. Okay, korang nak kena beli coin, just korang biar je. Korang kena ingat dekat sini tak ada return of investment. So janganlah macam berharap kita invest hari ni esok terus kaya. Jangan macam tu. Okay, dia ambil masa. Okay, ambil masa. Ada yang tunggu sampai berbulan-bulan. So just sabar je. Sebab apa, kita pun guna duit lebih, bukan guna duit yang kita memang perlukan. So just biar sahaja. Alright, so ada orang tanya adakah selamat? Okay, so dekat exchange ni kalau kita dah menyimpan tu, memang so far memang selamat lah kalau kita simpan. Melainkan kalau kita sendiri pergi expose kita punya account. Okay, tapi kalau korang memang betul-betul nak bagi selamat, adalah korang boleh transfer korang punya coin yang korang dah beli tu, kemudian korang transfer masuk ke dalam wallet. So wallet apa yang saya suggest untuk korang gunakan adalah wallet Exodus, dan yang kedua adalah Celsius lah. So dalam Exodus ni kalau korang menyimpan dekat situ pun dia ada pilihan coin di mana korang boleh pilih coin-coin yang untuk dapatkan staking juga. Macam Solana kan, korang akan dapat reward setiap 2 hari guys. Okay, setiap 2 hari korang akan dapat reward. So saya pun samalah, saya dapat reward setiap 2 hari. Okay, untuk Solana dekat dalam Exodus. So macam untuk Exodus ni, tutorial dia korang boleh tengok video dekat atas sebelah kanan, ataupun korang tengoklah dekat description kan ada. Okay, kemudian satu lagi Celsius. Untuk Celsius ni kalau korang transfer $400 ke atas masuk ke dalam Celsius, pastikan menggunakan saya punya referral link, baru korang akan dapat. Jadinya korang akan dapat balik cashback lah, ibarat macam cashback dalam $50 guys, dalam bentuk Bitcoin. Okay, dalam bentuk Bitcoin korang akan dapat $50. So itu pun sama, korang boleh tengok video dekat atas sebelah kanan, ataupun check lah dekat description, memang akan ada semua benda kalau korang tekan link tu. So itulah kalau korang memang betul-betul nak bagi lagi selamat, coin yang daripada korang dah beli daripada exchanger tu, korang boleh transfer masuk ke dalam wallet. Jadinya dekat dalam wallet ni kan, basically wallet ni dalam kripto ni ibarat macam kita gunakan wallet ni untuk simpan jangka masa yang agak lama lah. Okay, jadinya bila kita dah simpan dalam wallet ni, memang mostly kita tak boleh jual beli pun dalam tu. Dia memang hanya untuk menyimpan dan peram. Kalau kita nak start jual, kita kena transfer daripada wallet masuk balik ke dalam exchanger. Okay, so itu akan mengelakkan lah kita daripada kita gatal tangan, kita bagi jual kan. So nak tak nak kita biar je kat wallet. So lagi orang kata macam lagi tak mengganggu kita punya emosi kalau market tu jatuh. Saya punya advice untuk siapa yang baru, korang jangan guna duit lebih. Kemudian kalau jatuh tu korang jangan gelabah, jangan takut. Just orang ambil profit, sebab itulah dia jatuh. And dia takkan jatuh sampai kosong lah. Melainkan kalau kita pilih coin-coin yang shitcoin tu, maybe boleh. Alright, so time jatuh tu lah ada peluang keemasan untuk kita beli. Ingat konsep dia guys, buy low, sell high. Sebab apa? Memang ramai orang bila nampak harga tinggi, dia kelang kabut pergi beli, kemudian jatuh. Jangan macam tu. Okay, kita buy low, sell high. Time jatuh tu lah peluang keemasan untuk kita beli. Okay, akhirilah dengan video saya ni daripada kata-kata Warren Buffett.
So apa yang beliau kata adalah be fearful when others are greedy. Okay, and then be greedy when others are fearful. Bermaksud dekat sini kan, be fearful when others are greedy, bermaksud apabila orang tengah tamak membeli semua, kita kena takut. Janganlah kita gelabah pergi seronok beli waktu itu. Sebab apa? Harga dah naik gila kau-kau. Memang akan ada satu jatuh lah, orang akan take profit and dia akan jatuh. So be greedy when others are fearful. Biasanya untuk orang yang baru, memang dia akan takut bila harga jatuh. Tapi orang yang mindset dia padu, yang power, okay, so dia akan beli time jatuh. Sebab apa? Dia tahu time jatuh ni akan naik. Okay, dalam kripto, dalam trading, mana-mana market pun, yang naik pasti akan jatuh, yang jatuh pasti akan naik. Jadinya itu sahaja dalam video ni. Okay, apa yang saya nak cerita pasal invest dalam cryptocurrency. Okay, bermodalkan RM50 pun korang dah boleh. So itulah, kalau korang tengok step by step, ada dalam description. Itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ini. Bye bye.